Berita menarik hari ini di asoka.com Sabtu 18 September. Golongan memerlukan terus disantuni dalam menjayakan konsep Malaysia Prihatin di daerah Putatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat, Insinyur Syahelmi Yahya berkata, bertepatan dengan tema Hari Malaysia kali ini, Malaysia Prihatin, golongan sasar terus dibantu bagi mengurangkan sedikit sebanyak beban yang ditanggung. Beliau yang berkesempatan melakukan lawatan dan menyampaikan bakul makanan Hari Malaysia di kawasan sekitar Putatan hari ini turut berharap semangat nasionalisme dapat dipupuk oleh masyarakat setempat. Katanya inisiatif ini adalah menghulurkan bantuan bakul makanan kepada golongan sasar iaitu warga emas, orang kurang upaya dan juga ibu tunggal yang ada di kawasan Tanjung Keramat. Syahelmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah itu turut mengadakan lawatan ke Kampung Lokawi Baru dan bertemu dengan para penduduk yang terjejas akibat bencana banjir baru-baru ini. Sejurus lawatan berkenaan, Syahelmi turut berkesempatan mengadakan kunjungan ke Kampung Ulu, Putatan bagi melawat seorang belia yang koma akibat kemalangan setahun yang lalu. Sementara itu, kerja pembersihan dan pembaikan sekolah terjejas akibat banjir akan disegerakan sebelum sekolah dibuka semula untuk sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka pada 3 Oktober depan. Timbalan Menteri Pendidikan II Datuk Muhammad Alamin berkata sebanyak 23 sekolah dikenal pasti terjejas akibat banjir yang melanda beberapa daerah sepanjang minggu ini. Katanya antara yang terjejas teruk ialah Sekolah Kebangsaan SK Tampasak Kinarut yang kini berdepan masalah lumpur tebal akibat banjir. Beliau berkata kerja pembersihan dan pembaikan kerosakan akibat banjir perlu disegerakan memandangkan sekolah akan dibuka semula untuk sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka mulai 3 Oktober depan. Sementara itu, Guru Besar SK Tampasak Bahrun Kasran berkata sekolah berkenaan sebelum ini memang sering mengalami banjir, namun banjir kali ini paling teruk dan menyebabkan banyak kerosakan. Katanya bangunan prasekolah, kantin dan tandas adalah antara kemudahan yang mengalami kerosakan teruk selain pagar sekolah. Lebih teruk katanya banjir kali ini turut meninggalkan lumpur tebal selain sisa kayu yang sukar dibersihkan. Berita seterusnya, 8 rumah, 3 kenderaan dan sebuah gereja musnah terbakar dalam kejadian di Kampung Babah Bunduan, Penampang hari ini. Bagaimanapun tiada mangsa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian kebakaran yang membabitkan 10 keluarga yang berlaku pada jam 8.30 pagi itu. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.48 pagi. Katanya sepasukan 11 anggota dan pegawai bersama 2 jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan ERMS terus dikerah ke lokasi kejadian. Menurutnya api berjaya dikawal pada jam 9.20 pagi dan setakat ini operasi masih diteruskan. Katanya puncak kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seterusnya, sebanyak 450 karung sampah sarap dikutip dalam operasi pembersihan yang dijalankan di kawasan pantai Tanjung Lipat. Di sini selepas dipenuhi lambakan sampah yang hanyut disebabkan hujan lebat dan air pasang besar. Kerja-kerja pembersihan yang dilakukan bermula Khamis lalu itu mengambil masa selama 2 hari bagi memastikan kawasan berkenaan benar-benar bersih. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
Kinabalu hari ini berkata operasi pembersihan dilancarkan berdasarkan kepada aduan awam yang diterima pada 14 September lalu. Katanya walaupun berdepan pelbagai cabaran, namun pihak DBKK menerusi Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mengambil langkah pantas dan agresif bagi membersihkan kawasan berkenaan. Sementara itu, DBKK menegaskan Taman Awam Teluk Likas adalah salah satu taman tumpuan orang awam di Bandaraya Kota Kinabalu. Katanya aspek kebersihan dan keselamatan di kawasan berkenaan adalah tanggungjawab kita bersama. DBKK juga menyeru kepada seluruh warga Bandaraya Kota Kinabalu untuk sentiasa bekerjasama demi menjaga kebersihan dan mengamalkan cara pembuangan sampah yang betul. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana pemandu dan penumpang van persiaran maut selepas merempuh belakang sebuah trailer rosak yang parkir di atas jalan raya dalam kejadian di kilometer 71 Jalan Sandakan Lahad Datu di sini malam tadi. Dalam kejadian jam 11.15 malam itu, pemandu van Muhammad Gaddafi Abdul Ghaffar 38 dan penumpang Muhammad Rizwan Madarub 42 disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai kesihatan Hospital Kinabatangan. Ketua Polis Daerah Kinabatangan Superintenden Zul Baharin Ismail berkata kemalangan membabitkan dua kenderaan iaitu sebuah van persiaran dengan sebuah trailer. Katanya hasil siasatan mendapati mangsa pemandu dan penumpang van persiaran dipercayai dalam pemanduan kelajuan tinggi telah melanggar kon yang dipasang bahagian belakang trailer yang rosak di atas jalan. Menurutnya, mayat kedua-dua mangsa kemudian dihantar ke bilik mayat Hospital Kinabatangan untuk saringan ujian calitan COVID-19 dan proses bedah siasat. Siasatan masih diteruskan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.